Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, para jemaah yang mencintai ilmu, mencintai Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, yang bahagia ini, insya-Allah 4 hari bulan 11 2024, 2 Jumadal Ula 46, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Ayat yang kita akan baca ini ayat 111 sehingga 115. Panjang sikit dah. 111 sehingga ayat 115. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah SWT ceritakan tentang Allah Ta'ala bagi ilham kepada Al-Hawariyin. Siapa dia Al-Hawari? Pengikut setia yang jujur dengan Nabi Isa AS. Mereka mengaku sebagai seorang beriman. Kemudian untuk memantapkan akidah pegangan mereka, dia tanya Nabi Isa, bolehkah kalau kita minta apa? Minta turun hidangan dari langit. Nak makan sedap ni, BBQ mari langit. Oi, Isa kata, mu tak takut Tuhan? Takut, tapi kami nak tenangkan hati. Wa tatma'inna qulubuna, dan nak yakin bahawa apa yang dibawa Nabi Isa itu betul, benar. Isa pun minta lah dengan Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, waktu mari hidangan dari langit. Qala Allahu inni munazziluha alaikum, boleh aku turunkan, tapi Allah Ta'ala bagi amaran keras, siapa dia lawan lepas pada ni akan ditimpa azab yang tak pernah dikena pada orang lain. Ingat molek, minta tapi amaran keras tu ada. Baik, kita pergi kepada bacaan dulu. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا
ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Kita beri sekat dulu. Wa iz auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan pada orang-orang hawariyin. Tengok Allah Taala sebut ini auhaitu. Wahyu di sini yang mana ilham, bukan wahyu. Kalau wahyu semua jadi nabi. Kepada hawariyin, siapa hawariyin? Sahabat-sahabat qarib, sahabat setia yang ikhlas mengikut perjuangan Nabi Isa alaihissalam. An aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Mereka menjawab, amanna washhad bi annana muslimun. Kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, yakni orang-orang Islam. Cepat Hawari cepat terima. Jadi munasabah ayat ini dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan mukjizat-mukjizat dia yang diberi kepada Nabi Isa AS. Ada berapa? 8. Kena ingatlah fakta tu. 8 nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa AS. Maka mari hak ni pula yang ke-9. Kalau kita nak kata 9 lah. Kalau tak nak masuk tak payah. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa sahabat-sahabat yang setia. Ini penting dalam perjuangan. Kita perlu kepada sahabat, perlu kepada musa'idun, perlu kepada muta'awinin, perlu kepada ansar, al-hawari. Kalau kita berjuang seorang, tak gerak. Yang pertama, tugas dakwah itu besar. Kita nak jalan seorang mungkin tak terpikul. Jadi kita kena ada pengikut-pengikut yang setia, yang membantu. Yang kedua, hawari inilah yang juga yang mengawal bila orang nak kena pada kita. Ini pentinglah. Karena itu kata orang pendakwah tak boleh bergerak seorang. Solo tak jadi. Zaman kita ini pun sama. Kita kena ada membantu-membantu. Nak berdakwah ke alam maya ni 2-3 orang tukar bantu. Yang tangkap gambar, yang potong gambar, yang kerak video, yang buat poster, kita kata ada belakang. Jadi itu Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini Al-Hawari. Tengok tafsir ayat. Wa iz auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli. Ai wazkur aidan ya Isa. Ingat juga Isa. Ini kita letak ni nikmat yang ke-9 daripada yang 8 semalam. Id yassartu laka atba'an wa ansaran. Aku permudahkan untukmu ada pengikut dan pembantu. Fa alhamtul khullasa min ashabik. Aku telah beri ilham kepada orang-orang yang jujur dari kalangan sahabat-sahabatmu. Aku campak dalam hati mereka iman dengan Allah dan dengan Rasulnya Nabi Isa dan Rasul-Rasul yang lain, Nabi Musa dan lain-lain Nabi. Ini dia panggil pentingnya seorang pendakwah ada pengikut. Kalau tak ada pengikut, tak ada. Senyap gitu. Allahu Akbar. Ana jumpa dengan seorang tuan guru. Masyhur lah dia. Tuan guru. Orang panggil tuan guru. Tak sebut nama lah. Kita tanya dia, tuan guru, berapa puluh tahun dah buka pondok? Dia sebutlah banyak tahun lah. Kata berapa orang murid-murid tuan guru yang dikenali, yang kata kalau sebut budak ni orang nampak syekh, maknanya anak murid yang orang panggil yang baris. Dia duk mikir, tak ada seorang, dia kata tak nampak. Ada anak murid bukan tak ada, sama hok kata timbul masyhur gitu tak ada. Berapa kitab tuan guru karang? Dia pun duk mikir, adalah buku zikir kecil gitulah. 2. Kita pun takut dia nak tanya soalan, takut dia
Sebab tak ada berlaku. Yang ketiga, pelajaran untuk guru mengajar ni ada tak rakaman? Bila sebut ni dia menangis. Hilang ilmu anak dia kata. Maknanya tak ada penyambung. Tak ada penyambung. Anak murid hak hawari, kita kata hak setia boleh bawa, tak ada juga. Kitab-kitab yang ditinggal pun tak tinggal. Anak rakaman pun tak ada. Akhirnya dia menangis, dia kata hilang dah ilmu anak. Itulah kita kata betapa pentingnya hawari. Pentingnya kena ada pengikut-pengikut setia. Murid kalau zaman kita ini kita kata murid-murid yang setia, yang boleh menyebar luaskan ilmu yang kita sampaikan. Alhamdulillah, nikmat. Sebab dua ya kita ni atas dunia ni. Sama ada orang sebah betul atau sebah tak betul. Jadi kita nak cari murid-murid yang boleh menyebarkan ilmu yang sahih, yang benar, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga tafsiran para ulama yang muktabar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi bila itu Allah Ta'ala permudahkan Nabi Isa, ini nikmat. Nikmat yang ke-9. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Kata Hawariyun, amanna, kami dah beriman dengan apa yang patut kita beriman dengan Allah, dengan Rasulnya. Washhad alaina, musaksilah Isa, bi annana muslimun, bi annana khadi'una lillah, kami ini tunduk kepada Allah, ta'i'una lahu bi a'malina, dan kami taat kepada Allah Ta'ala dengan amalan kami. Maknanya kita beriman, sebab iman itu adalah hati, tak nampak. Kita kena isytiharkan kita beriman, kemudian kita tunjukkan tanda iman dengan apa? Dengan amalan, dengan anggota. Tanda iman dengan anggota. Kalau tidak, mana orang nak tahu? Tak tahu. Dalam hati siapa dia boleh tahu? Kalau ada orang mengaku dia tahu dalam hati, kita kata, awang, jangan duk kelentong, wang, mu tak tahu dalam hati orang. Mana boleh tahu? Allahu Akbar. Baiklah, bila dah confirm dah Hawari beriman, mantap iman mereka, insya-Allah Hawari peminta lah nak naik taraf, nak mantapkan lagi iman dia. Tengok ayat 112. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Dan ingatlah ketika orang-orang Hawariyin berkata, wahai Isa anak Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Dapatkah kiranya kita minta dengan Tuhanmu agar berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Kena betul ni, hal yastati' bukan mana mampu kau tidak. Kalau kita minta Tuhan beri ke? Itu bahasa yang mudah kita faham. Dia kata hal yastati', adakah Tuhan mampu nak turun? Itu makna Hawari tidak beriman, tidak mantap. Dia yakin cuma dengan makna apa? Hal yastati' dengan makna boleh ke? Tuhan layan ke kalau kita minta? Itu maksud hal yastati'. Mana adakah Allah layan? Adakah Allah setuju? Adakah Allah Ta'ala perkenankan kalau kita mohon? Itu maksud apa? Maksud kita nak minta. Ingat molek tu. Nak minta apa? Menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit. Kejut Nabi Isa. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika benar kamu orang yang beriman. Pelik soalan buatmu ni. Minta nak makan dia mari langit tadi. Alah, tak minta sikit-sikit. Allahu Akbar. Jadi Isa kata, Hawari, mu sudah beriman, mu sudah bersaksi kamu beriman, nak minta apa lagi? Gapo lagi mu naknya? Tak ada lagi mukjizat ada dah ni. Mereka jawab,
Kita bukan tak percaya, kita nak kuatkan lagi, nak mantapkan lagi pegangan kami ya, tak ada masalah apa Isa. Jadi ini dia panggil nikmat yang ke-10. Nikmat yang ke-10 apa dia? Lepas pada ni ayat ni, iaitulah nikmat turunnya hidangan dari langit. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ini Allah SWT nyatakan kepada kita, dia tu akan turunkan permohonan Al-Hawari. Qalu, bila Nabi Isa tanya, mu tak percaya ke? Dia pun jawab. Hawari jawab. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Mereka menjawab, Isa, kami hanya ingin makan dari hidangan itu. Kita nak makan ya Isa, untuk mengambil berkat dan supaya tenang dan terang hati kami. Supaya hati kita lagi tenang, yakin. Kata orang kalau kemah bagai dibaji kan. Orang Kelantan kata macam kena baji. Kena baji ni skru kita tambah lagi dia punya ikatan tu lagi kuat. Dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahawa sungguhnya engkau telah berkata benar pada kami. Kata percaya nak suka makin mantap, makin kemas. Dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Tak ngasih apa perahu tu mari-mari langit. Hidangan makan. Panjanglah cerita. Kalau kita baca dalam kitab Israiliyat panjang lagi ni cerita ni, tapi tak apalah, kita ambil sahih-sahih lah dulu. Cerita Israiliyat dengar cerita suka, tapi kita nak pastikan sukar. Baik. Nabi Isa layan. Nabi Isa layan permohonan Hawari. Mungkin Hawari ni orang baik. Isa pun berdoa. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Layan Nabi Isa. Isa bin Maryam pun berdoa kehadrat Allah Ta'ala dengan berkata, Allahumma, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit. Untuk menjadi hari raya bagi kami. Kita nak pesta gitu. Hari pesta, makan-makan. Iaitu bagi kami ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu ya Allah. Dan kurniakanlah rezeki pada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nabi Isa berdoa dah minta sangat kan? Nabi Isa berdoa. Da'a Isa alaihissalam rabbahu subhanahu mustajiban li talabil hawari. Nabi Isa berdoa kerana perkenankan permohonan Hawari, minta nak makan. Tak ada gambar dah. Tafsir pun sama dalam tu juga. Nabi doa sebagai tanda ayatan minka, sebagai tanda di atas kudratmu, di atas keesaanmu, di atas kekuasaanmu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Rezekilah kepada kami kerana engkau sebaik-baik pemberi rezeki.
Agak-agaknya turun ke tak turun hidangan? Turun ke tak? Pelajar-pelajar, kamu dengar cerita dia, turun ke tak turun hidangan? Kau tu yang marah? Turun ke tak turun? Turun. Tak turun? Turun ke tak? Dia dua ya. Turun tak turun? Mari kita jawab sini. Tengok ayat 115. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah berfirman, jawab kepada doa Nabi Isa alaihissalam, inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu. Habis turun dulu tu. Tapi SOP dia ketat. Aku turunkan dengan syarat. Syarat apa? Kemudian setelah turunnya hidangan, sesiapa di antara kamu kufur serta ingkar sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyeksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah aku seksa seorang pun dari sekalian makhluk. Jadi dipanggil azab ni azab berat, azab yang baru. Azab banyak dah, macam-macam azab dah turun sebelum daripada ni. Tapi kita nak kata macam mana azab tu? Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini jelaslah kepada kita bahawa mengikut majoriti ulama tafsir, bila Allah Ta'ala janji, dia tunai. Allah kata, inni munazziluha alaikum, aku turunkan. Maka Allah Ta'ala turunkan beberapa kali turun. Wa'duhu al-haq wa qawluhu sidq, janji Allah Ta'ala benar, kata-kata dia benar. Wa qad nazalat, turunlah makanan. Allahu Akbar. Tapi ingat, janji siapa dia langgar, dia akan diazab dengan seksaan yang tak pernah dibuat beliau untuk orang lain. Lagu mana wallahu alam. Janji habis kan? Amma ta'am, ini anak nukil dalam kitab, kita kut nama kita lah senang supaya. Dalam tafsir Tabari yang dinukilkan dalam kitab tafsir Munir, dia kata amma ta'am, makannya apa hak turun dari langit? Innahu khubzun wa lahmun, roti dengan daging. Sedap roti cicah gula. Inna apa ni, ada ulama kata khubzun wa samak, ada juga roti dengan ikan. Dia sama ada gula kambing, gula daging atau gula ikan, dua-dua ada. Kata At-Tabari rahimahullah, was-shawab min al-qaul fi ma kana 'ala al-ma'idah. Jadi makanan hidangan yang menjadi famous pada masa itulah. Tak kira lah. Yang penting ada roti, ada daging, ada ikan, dan jadi ada buah-buahan. Kata akhirnya Tabari kata apa? Wa ghairu nafi'il ilmi bihi wala darul jahlu bihi. Tak bermanfaat mana kalau tahu menu pun, dan tidak mudarat kalau tak tahu. Itu betul. Kalau tahu kita nak kata apa? Nak buat makanan sunnah, ni makan ni hak Nabi Isa turun ni, tak tahu apa. Jadi apa jadi? Dalam riwayat lain berkata, unzilatil ma'idatu minas sama', bila turunnya makanan dari langit, roti dengan daging tadi, fa umiru alla yakhunu wa la yaddakhiru, maka perhabis, jangan khianat, jangan duk simpan senyap. Dalam bahasa kita ni tapau. Bahasa jenis pergi tempat kenduri, bungkus balik, jangan tapau.
Dengan molek ni kaki penapau ni. Ni ramai orang kita ni, pergi tempat kenduri kan, ambil senyap-senyap. Pukul 3 petang habis dah makan dia. Orang mari ke dia tak ada. Pasal pakak balik. Buat balik. Kalau bini mari bawa balik ke suami, bawa balik ke anak. Orang suruh makan sini. Aidan pesta kat sini. Jamuan dibuat oleh siapa-siapa. Dia duk mengunggah balik. Jangan. Tengok ni, syarat dia mau makan di sini jangan simpan, jangan sembunyikan. Fakhanu waddakharu, mereka khianat, mereka simpan. Taruh habis. Tapau lah bahasa kita ni sudah. Famusikhu qiradatan wa khanazir, maka Allah Taala jadikan mereka kera, monyet ataupun babi. Habis cerita. Nak sangat. Tu Nabi Isa, dia tak nak minta, orang minta. Bila dia minta, amaran keras. Siapa dia tak ikut apa dia, tak ikut arahan, langgar SOP, jadi monyet. Habis. Allahu Akbar. Jadi inilah kisah yang nikmat yang ke-10 Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa AS. Jadi kita ingat 8 semalam. Yang ke-9, adanya sahabat-sahabat teman-teman yang baik. Yang ke-10, nikmat turunnya hidangan dari langit. Ada setengah ahli tafsir, dia tak ambil Hawari itu sebagai satu nikmat. Jadi 9. Tapi bagi anak, kita letak 10 itu lebih relevan, lebih baik insya-Allah, sebab mendapat teman yang baik ini pun satu nikmat. Teman yang baik ini satu nikmat, bukan main. Nak dengar cerita lagi, tapi cerita ni sumber gitulah dipanggil. Dia kata al-haqqu alaihi al-jumhur nazalat, makanya itu turun. Ada qila ni orang cerita lah, kalau cerita Israiliyat. Nazalat alaihim yaumul ahad, turun pada hari Ahad, pagi sekali, petang sekali turun. Faja'alul ahada 'ida, maka dia pun pokok Kristian Nasrani hari Ahad lah hari besar dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita orang beriman, kita orang beriman, kita ikut dalam Quran kata turun lah. Kata apa? Maka di sini kesimpulan daripada perbincangan kita. Baiklah, ambil tamatlah ayat. Alhamdulillah, turun dah. Siapa dia langgar perintah, cari penyakit, habislah cari penyakit orang panggil. Habis kita akan pergi mencari 5 faedah insya-Allah. 5 faedah daripada ayat yang mulia ini biiznillah azza wa jalla. Al-faedatul ula. Paling panjang cerita ni. Faedah yang pertama, wa iz auhaitu ilal hawariyin, ingatlah ketika aku beri wahyu. Jadi kata di ulama tafsir, dia kata wahyu, kalau sebut wahyu tu ada 2 makna. Satu dia panggil wahyu syar'in, wahyu mengikut definisi syarak, la yakunu illa lil anbiya'i war rusul. Hak ni untuk nabi-nabi, untuk rasul-rasul saja. Mana-mana orang yang terima wahyu dari Allah bermakna dia nabi. Yang kedua ni dia panggil wahyu ilham. Tak apa, tidak didatangi oleh para malaikat. Malaikat tak mari. Sebagaimana contoh yang lepas-lepas kita dah bincang. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan. Kemana wahyu, di mana wahyu tu? Syar'i, maknanya kami ilhamkan pada mak Musa suruh susukan anak dia. Surah Al-Qasas ayat 7. Dalam suratul Nahli ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli, Allah Ta'ala wahyukan kepada lebah supaya dia pergi ambil bunga-bunga di bukit. Jadi wahyu di sini dengan mana ilham. Itu jelah. Hak mudahnya gitulah dia punya. Wahyu itu ada 2 makna. Satu wahyu syar'i, khas untuk Nabi saja. Yang kedua wahyu dari sudut ilhami, yang ni boleh siapa-siapa saja. Termasuklah ibu-ibu mak Nabi Musa tadi masuk dalam itu juga. Baik. Yang kedua,
an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Beriman dengan aku, beriman dengan rasul aku. Mereka respon terus, amanna, kami beriman. Washhad, saksikanlah, bi annana muslimun, kami ini orang Islam, orang yang akur. Jadi dalam ayat ini qaddamallahu ta'ala zikral iman alal Islam. Ulama tafsir kata, kenapa Allah Ta'ala sebut iman dulu? Amanna muslimun. Sebab iman tu dalam hati, tak nampak. Islam tu yang zahir, yang nampak. Jadi kalau kamu beriman dengan hati kamu, tunjukkan zahir kamu. Macam kita sekarang lah. Beriman. Oh, beriman. Maya? Tak. Orang Kelantan kata, beriman kat juru mana? Tak ada bukti. Maka dalam ayat ini disebut dua. Beriman dengan Allah tidak sempurna kalau tidak beriman dengan Rasul. Ingat moleklah, beriman dengan Allah tidak sempurna kalau tidak beriman dengan Rasul. Maka di situ para ulama mengatakan iman dengan Islam ni kalau duduk sekali dia berpisah. Muslim, mukmin, kita kena pisahkan. Mukmin mana orang beriman dengan rukun iman. Muslim orang yang beramal dengan rukun Islam. Itu beza dia. Tapi kalau duduk seorang Muslim, dia juga orang mukmin, insya-Allah. Itu dia panggil bila berpisah satu, bila beliau satu berpisah. Ada budak ni. Bila berpisah dia jadi satu. Bila dia bersatu dia berpisah. Mana weh? Celak mata sikit. Manakala kita sebut iman dan Islam, dia beza. Iman dalam hati, Islam zahir. Kalau kita kata ini orang Islam, dia juga orang beriman. Dia juga orang mukmin. Itu dia panggil bila berpisah bersatu, bila bersatu dia pisah. Mana bila sebut sekali dia makna lain-lain. Bila sebut satu dia boleh jadi makna dua. Alhamdulillah. Baik. Kita pergi pada faedah yang ketiga. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Allahu akbar. Dia kata Isa, kita bukan tak percaya. Kita sudah percaya kepada apa yang kau cakap. Maaf. Apa ni, sebelum nuridu an na'kula tu kita pergi pada hal yastati' dulu. Hal yastati' rabbuka. Isa, kalau kita minta permohonan yang agak-agaknya Tuhan kabul ke tidak? Kalau kita minta permohonan yang Tuhan terima ke tidak? Itu dia panggil ta'addub, beradab. Beradab. Bila nak minta tu beradab. Jangan duduk main repuh satu kalu, jangan. Sebab itulah kita pun hari ni kalau kita nak minta apa-apa beradab. Pergi jumpa molek-molek. Jumpa molek-molek. Tengok dalam ayat ini seperti ayat permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 26 surah Ibrahim kata apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada kamu bagaimana menghidup orang mati. Tuhan tanya, mu tak percaya ke Ibrahim? Percaya, nak kemah lagi. Jadi sama jugalah. Puak-puak apa ni Hawari pun bukan tak percaya, tapi dia mari tanya Isa, boleh ke Isa? Tuhan layak ke kalau kita minta? Mula-mula tu Nabi Isa tegur juga. Qalat taqullah. Tak sedap minta pelik-pelik agak kamu ni. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman Islam tu, sedap minta lah benda pelik. Jadi sama juga dengan cerita Nabi Ibrahim. Bila dia minta nak tengok Tuhan, qala rabbi arini kaifa tuhil mauta, Allah tanya dia, awalam tu'min? Mu tak beriman Ibrahim? Qala liyatma'inna qalbi, aku nak suruh tenang hati aku je. Jadi isunya sama. Bila kita tengok dalam kepala kita, tak sama dengan kita tengok depan mata. Jadi bila turun mukjizat,
Ibrahim cincang dia punya burung terbang. Nyek je dah. Nabi Isa AS tunggu hidangnya tunggu mari langit tu. Allah. Mana keyakinan tu makin mantap, dia panggil makin kuat. Maka timbullah lagi jawapan puak-puak Hawari. Dia kata apa? Jawab Hawari kata qalu nuridu an nukram wa natma'inna. Kami nak makan, nak rasa makan yang mari di langit untuk tenangkan hati kami. Jadi itu jelah. Tujuannya bukan nak cabar, bukan nak mencabar, bukan nak attack Nabi Isa, tetapi semata-mata ikhlas nak menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bolehlah. Maknanya kita kena ingat. Mana kalau orang betul-betul nak tahu ilmu, boleh layan. Kalau orang mari nak kelentur, yang nak cabar kita, tak usah layan. Tak usah layan. Banyak manusia ni pelik-pelik. Kita kadang-kadang marah orang pasal gitu ya. Semalam ada orang telefon. Dia kata, "Ustaz ke ni?" "Ya, saya." "Saya jumpa nombor ustaz dalam internet." Kata, "Tak apalah, nak jumpa." "Maaf ni, saya nak kacau ustaz." Kita sambil-sambil senyum ya, kita jawab, "Jangan. Kalau nak tanya soalan boleh, kalau nak kacau saya tak boleh." Oh, dia marah. Ini kau jawapan orang baik. Kita nak kata kalau nak tanya saya, tanyalah nak kacau-kacau apa. Kacau ni boleh tak? Saya nak kacau ustaz sikit boleh? Tak boleh. Kacau siapa pun tak boleh. Nak tanya soalan dia boleh. Bila kita tanya cakap gitu, sambil-sambil kita senyum ya. Kalau dia tengok muka, dia tahu kita gurau ya. Oh, marah lalu. Apa nak cakap orang ni? Kita harap ini orang baik, orang cakap macam ni. Letak telefon pakai tanya soalan. Kita kata gitulah manusia kalau dah sombong nak tanya soalan. Tanyalah baik-baik, beradablah kita. "Ustaz, minta maaf saya ada soalan." Nak bertanya ni, tak saya kacau-kacau. Kacau buat apa orang? Kacau ni siapa pun kena marah. Main kacau. Tapi backing masyarakat ni. Jangan kacau ustaz. Nak tanya soalan tanya baik-baik. Kacau tak mau. Allahu akbar. Baik. Tengok ni beradabnya Hawari mari tanya Isa. Sebelum kita minta ni tanya pandangan dulu. Boleh tak boleh? Nabi Isa pun argue balik. Nak apa? Lapar ke kamu? Tak juga. Nak dia tatma'inna qalbi. Jadi kita kena tengok untuk apa kita nak bincang. Untuk apa kita nak mohon. Jadi kalau kita kata kita boleh, bolehlah. Itu masalah kita. Baiklah. Kita bukan nak pertahan diri, itu nak cerita Nabi Isa. Kita belajar-belajar ilmu. Baik. Kemudian Nabi Isa mula berdoa. Qala Isa mana? Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana. Isa mula angkat permohonan kepada Allah Ta'ala. Allahumma Rabbana. Wahai Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Tengok, berapa kali dia ulang. Jadi kata di ulama, setiap kita nak berdoa kepada Allah, kita kena mula dengan puji kepada Allah Ta'ala. Bertawassul dengan uluhiyah, ketuhanan Allah, dan rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Allahumma Rabbana. Wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Nak kata apa? Jadi kita kena, jangan bakal minta begitu ya. Kena minta dengan bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tawassul, kita minta dengan Allah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Nabi Isa minta lalu. Minta. Bukan tak minta. Jadi Nabi Isa minta di sini dengan menyatakan sebab. Dengar ni. Bila kita nak buat permohonan, kita kena nyata sebab. Isa kata apa? Takunu lana aidan. Kami nak jadikan hidangan turun langit ni pesta makan-makan. Wa ayatan minka, tanda kekuasaanmu. 2. Warzuqna, dan rezekilah kepada kami. Engkaulah pembaik, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ulama kata Isa bawa dalam permohonan ini 2 maslahah. Maslahah agama,
supaya jadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Masalah dunia, idan wa rizqan, rezeki dan apa lagi? Menjadi pesta. Ialah kita hidup ni kena suka-suka juga. Sebab itulah kita tengok sekarang ni kalau ada majlis-majlis ceramah perdana ke, dia tulis kat bawah tu makanan disediakan. Maidah. Lepas ni tak lagi makanan tulis maidah disediakan. Jadi barulah jadi semangat kita nak pergi. Tapi manusia ni kalau hok takut ke masjid, buat turunlah hidangan langit pun tak pergi masjid dia. Andai kata malam ni kita istiar di masjid kita ni ada ceramah perdana, hidangan mari daripada langit. Mari tak mari? Hok kaki masjid marilah. Hok tak kaki masjid dia kata biarlah mari langit pun. Hok turun syurga pun tak makan lagi, nak kata apa? Allahu akbar. Malang nasib. Jadi kata di para ulama, setiap benda yang pelik, yang ajaib, maka dia jadi ayah, jadi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setiap benda yang ajaib jadi tanda. Tak kira lah dari sudut makanan ke, dari sudut keadaan ke, tanda. Tengok bau ni hok angin putih beliau mari dia ke kawasan sahabat kita ni. Baru ya bulan ni. Katanya berapa saat dia putar show, cabut habis hatak rumah. Beberapa minit ya. Bukan kata lama pusing tak. Sekali dia gulung tu, itu kata ayatan mink, satu tanda kuasa Allah Ta'ala. Jadi ulama kata maja'a ala khilafil ma'hud wa kana khariqan lil 'adati fa huwa ayah. Benda-benda yang pelik mari luar daripada kebiasaan, maka itu dipanggil ayah, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat, kita kena sebut rezeki daripada Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Kita tak. Yang kelima, Allah jawab dengan SOP. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah kata aku turunkan. Aku turun dengan syarat siapa diingkar, mereka akan dijatuhkan hukuman yang berat. Sebagai kitab tafsir menamakan hukuman itu jadi monyet dan jadi babi. Baiklah. Jadi kesimpulan kita para jemaah sekalian, turun ke tak turun? Turun ke tak turun? Jawabnya turun. Mana turun? Tengok dalam tafsir. Ayat ulama tafsir kata, majoriti ulama tafsir di antaranya jumhurus salaf, ulama salah kata annallaha anzalaha alaihim, Allah Ta'ala turunkan hidangan dari langit. Inni munazziluha, bila Tuhan janji dia tunaikan. Ada juga sebagai ulama seperti Mujahid dan Al-Hasanul Basri, dia kata Allah Ta'ala tak turun sebab Allah Ta'ala bagi amaran. Aku turun dengan syarat, kalau langgar aku jatuh hukuman. Jadi ada kata tak turun. Tetapi At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan al-qaulus sahih, pendapat yang benar, annaha nazalat fi'lan, memang turun sungguh hidangan. Turun sungguh hidangan. Ada periwayat kata tadi roti dengan daging, roti dengan ikan, adalah dalam riwayat. Yang pentingnya hidangan tu turun. Tak usah duduk fikir banyak, turun lah. Majoriti ulama kata turun. Cuma timbul lagi persoalan, kenapa Hawari minta benda ni? Kenapa dia minta nak tengok Tuhan, nak minta nak hidangan dari langit? Kenapa? Jawab dianya, al-hajah ad-da'iyatu ilal akil, mana keperluan nak makan tu. Ni kalau tak tulis pun tak apa, tulis pun tak apa. Dalam kitab tafsir Al-Munir boleh jadi riwayat-riwayat ni, riwayat Israiliyat. Dia kata apa? Nabi Isa ni bila dia keluar ada 5,000 orang ikut dia. Jadi ada hak ikut tu betul-betul sungguh Hawari, ada hak pergi main-main nak pergi mana pula Isa ni.
Jadi satu hari dia pergi nak pergi perang. Jadi belanja kurang cukup. Lepas tu marilah Hawari minta jumpa dengan Nabi Isa. Minta cadangan. Kalau kita minta dengan Tuhan hidangan mari langit macam mana? Itu cerita dia tu. Wallahu a'lam. Itu satulah. Ada kata Imam Mawardi kata dia minta nak makan bukan kerana lapar, minta nak ambil berkat je, hidangan dari langit. Makan berkat. Yang kedua, punca sebab yang kedua dia minta itmi'nanul qalbi, nak yakin bahawa Nabi Isa itu benar Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, al-ilmu, bila Nabi Isa minta Tuhan perkenan, sah dah Nabi Isa itu Nabi. Yang keempat, asy-syahadah, menjadi saksi bahawa makanan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat, mereka kufur nikmat setelah turun hidangan, famusikhu qiradatan wa khanazir, jadilah babi dengan monyet. Wallahu a'lam. Jadi para jemaah sekalian, kita tak usah minta pelik-pelik lah. Kita minta sekadar yang kita ada je lah. Jadi senang-tenang hidup. Dunia ni bukannya makan lama. Kalau kerja asyik nak makan je, kira cak makan ya kita ni. Lebih kurang dengan monyet yang kita tak ada kerja apa. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi besok dalam ayat 116. Kita tengoklah berapa CD lagi ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.